Beliau bekas Menteri Kewangan kedua dan juga bekas Ahli Parlimen Titiwangsa. Pada 2018, inilah muka Datuk yang pernah servis dalam Titiwangsa kita. Lepas tu ditakdirkan kemenangan, ditangguhkan kemenangan dia. Dia tak suka cakap kalah, ditangguhkan kemenangan. Jadi hari ini kita kumpul sebagai anak muda. Seperti semua orang tahu, orang muda sekarang ini adalah pengundi yang paling ramai. Sebanyak 10 juta orang pengundi sekarang ni. Jadi kuasa pengundi-pengundi muda ni menjadi penentu pada PRU 15 akan datang. Jadi ramai yang tahu pada kita 19 hari bulan ini kita akan melakukan pilihan raya umum ke-15. Jadi daripada sini ramai yang baru umur 18 tahun, yang baru first time mengundi. Jadi ramai yang tak tahu. So InsyaAllah Datuk Johari Ghani akan beri kamu pencerahan dan guideline untuk kita semua. Okey? Ready? Datuk ready? Okey, silakan Datuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk Johari Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mahu sebagai habis. Sebagai sehat. Setiap hari aku bagi dialog ni. Yang saya menghormati pengurusi majlis Nur Rahman dan juga leaders gabungan Melayu Lasak Chowkit, Saudara Abdul Aziz Abdul Ghani. Mana boleh letak ikon mana? Saudara Razali Razak, Saudara Syarin Darus. Oh, ini TikTok sekarang belum tergabung TikTok. Muhammad Farouk. Ada. Teo Kedai. Saudara Azizan. Okey, kalau yang mana saya tak sebut tu, tuan-tuan dan puan-puan dan adik saya hormati sekalian. 19 hari bulan November. Ini buat pertama kalinya dalam sejarah negara kita. Kita akan berdepan dengan pilihan raya. Buat pertama kalinya dia melibatkan belia-belia yang berumur 18, 19, 20. Kita pernah mengadakan pilihan raya ini 14 kali. Dalam masa 14 kali ini, orang yang nak mengundi ini, dua benda dia kena buat. Ini saya nak bagi background sikit supaya adik-adik kita semua faham. Dua benda dia kena buat. Yang pertama, dia kenalah berumur 21 tahun. Dan yang kedua, dia mestilah pergi mendaftarkan diri untuk menjadi pengundi. Selama 14 kali kita buat pilihan raya, itulah sistem. Apa yang berlaku pada pilihan raya kali ini? Dua benda yang saya sebut tadi telah bertukar. Yang pertama, 21 tahun punya umur yang untuk mengundi ini telah diturunkan kepada 18. Mana siapa-siapa yang berumur 18, 19, 20, dia boleh mengundi. Yang kedua, dia tidak lagi diperlukan untuk mendaftar. Dia dijadikan secara automatik. Kalau you masuk saya 18 tahun, automatik boleh mengundi. Kalau kita masuk umur 12 tahun, automatik dapat IC. Tapi masih nak kena pergi JPN untuk daftar, dapat IC. Tapi untuk mengundi ni, masuk saja 18, 1 bulan 1, genap umur 18, automatik dari pengundi. Kalau dia lahir bulan 12, daftar pemilih yang nak dipakai setakat Ogos 2022, dia lahir bulan 12, maka dia tak boleh mengundi.
kerana dia belum cukup 18 3 bulan. Dia tak sampai. Mana kalau kita umur 12 lahir bulan Disember, kalau kita umur 17 tahun, sekarang bulan Ogos, dah lepas bulan Ogos, selagi nama kita tak masuk 18 setakat Ogos 2022, kita tak boleh mudik. Mana yang dah 18 1 bulan ke, 18 2 bulan ke, 18 ke, itu semua boleh mudik. Jadi apa yang berlaku pilihan raya kali ini? Dia akan menyebabkan wujudnya pengundi-pengundi muda hampir mencecah 16% dari jumlah pengundi hampir di setiap parlimen, khususnya dalam bandar-bandar besar, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kuantan, Alor, Terengganu, Kota Baru, KK, Kuching. Most of bandar-bandar besar ini dia akan dapat pengundi-pengundi baru yang umur 18, 19, 20. Kenapa? Kerana 73% daripada kita punya penduduk mereka tinggal dalam bandar ataupun di pinggiran bandar. Jadi pilihan raya kali sangat penting kepada pengundi-pengundi muda ini, kepada mana-mana calon. Sebab mereka ni pertama, dia tidak ada pengalaman pergi mengundi. Nombor dua, suasana nak pergi mengundi ni dia tak boleh bayangkan macam mana. Jadi saya nak bagi cerita sikit lah, macam mana saya mengajar anak saya masuk 18 tahun tak pernah mengundi. Dia tanya, "Pak, macam mana nak pergi mengundi? Kau pergi beratur." Dia kena beratur. Kalau sebelum kita pergi tu tengok, kita mengundi di sekolah Jalan Raja Muda. Bermakna pada pukul 8 pagi kita start mengundi. You nak datang pukul 8 pun boleh, 9 pun boleh, 10 pun boleh, pukul 2 pun boleh, pukul 5 pun boleh, dia sampai pukul 6. Seelok-eloknya datang sebelum pukul 5. Sebab bila kita datang, kita kena beratur. Nak, kalau barisan panjang kita kena beratur. Jadi bila kita beratur, kalau masa kita beratur tu dia punya barisan dia pendek, maka cepatlah kita mengundi. Kemudian apa yang kita undi? Yang kita undi ini adalah calon-calon yang tuan-tuan nak angkat menjadi wakil rakyat setiap kawasan. Macam kita di Parlimen Titiwangsa ni, kita akan memilih satu orang wakil rakyat, iaitu wakil rakyat yang tuan-tuan akan berdepan dengan dia atau berjumpa dia, atau apa sahaja masalah pendapatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, apa benda, dia tak boleh menyelesaikan. Tetapi dia adalah ditugaskan untuk mencari jalan penyelesaian. Itu tugas wakil rakyat. Dia bukan sok-sok kita pergi pilih ni. Jadi tuan-tuan, sampai kat sekolah, dia ada 7-8 bilik darjah. Dia panggil bilik darjah pertama saluran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7 bilik darjah. Selalunya kalau anak-anak muda ni 18, 19, 20, 21 ni, selalunya bilik darjah dia adalah yang nombor 7. Sebab tu yang paling muda sekali. Jadi bila tuan-tuan pergi kat situ, masuk, saya ambil opportunity nak bagi training sikit. Masuk, lepas tu kan kita cerita pasal isu. Masuk, dia sebut nama, baca IC number, sekian, nama IC, confirm, dia keluar kertas undi bagi. Ambil kertas undi ni, sebelum kertas undi dia kena celup dulu ink. Tangan kita kena celup ink, lepas tu dia bagi kertas undi. Dapat kertas undi, kita akan masuk dalam box untuk kita bangkar calon. Calon setakat hari ni ada 4. Kalau nak tahu sama ada 4, 5 atau 6, kita kena tunggu 5 bulan. Iaitu
hari penamaan calon. So let's assume kita ada 4. So number kita akan pilih. Katakan Johari apa kat ni, tak oh, nombor 1. Lepas tu next calon nombor 3, next calon dapat nombor 2, next calon dapat nombor 4. Maka number ini akan tersusun dalam kertas undi kita. Lambang calon tersebut, nama calon dan kotak kosong. Jadi apa tuan-tuan nak perlu buat ialah pangkah satu saja. Kalau kita syok dengan 2 kandidat, kita mau pangkah 2 kali, itu kira undi rosak. Kalau kita pangkah 3 kali dalam 3 kotak, undi rosak. Kalau kita langsung tak pangkah, undi rosak. Kalau kita pangkah Johari Gani, lepas tu cabut ke bawah, termasuk kotak lain, pun boleh dikira undi rosak. Lepas tu dia cakap, Datuk Jo, kotak kosong tulis tu I love you. Contoh ini I love you, boleh terima. Sebab dia masih dalam kotak, tak melibatkan kotak lain, intention dia I love you. Tapi jangan kau tulis I love you, kan? Kau pangkah nanti kan kena dari SPR punya, apa ni I love you kan rusak. Orang yang tak kerti buat benda ni nanti dia ingat benda tu betul. Serius. Pasal apa saya nak tuan-tuan, adik-adik depan saya ni kena serius. Ini adalah pemilihan wakil rakyat, ahli parlimen. Di mana ahli parlimen ni duduk lepas ni? Dia akan duduk mewakili suara titiwangsa di mana? Di parlimen. Sebab itu penting apabila kita nak buat pemilihan ini, kita kena berfikir baru undi. Jangan undi baru fikir. Sebab kita ada masa nak fikir. Tak ada seorang pun boleh paksa tuan-tuan. Kalau ada orang datang paksa you ya kan? Kalau saya datang paksa pun you ya kan? Akhirnya yang mengundi ni ada 2 orang saya nampak. Satu kita dan satu lagi Allah SWT. Lain orang tak nampak. Kita pangkal, kita lipat, masuk dalam box, habis kita. Kau keluar, jumpa satu abang dia cakap, kau undi siapa? Aku dah undi apa yang kau suka tu. Dia boleh tukar. Sebab antara kita saja. Sebab tu saya nak ada kita ni, bila kita nak pilih pemimpin ni, you kena tengok dia. You kena tengok sama ada orang ini kita boleh trust tak? Rasa-rasa kita ni, dia ni kalau kita ada masalah, kita boleh jumpa tak? Kalau kita ada isu, boleh tak kita bawa kepada dia? Kalau kita nak minta pandangan, boleh tak? Dia ni kita boleh harapkan pandangan dari segi pendidikan, perumahan, perniagaan, sembarang saja pandangan yang kita perlu. Boleh tak orang? Jadi saya nak the maturity of voters, muda-muda ni, kita mesti beritahu pemimpin-pemimpin kita seluruh Malaysia bahawa anak-anak muda yang berumur 18, 19, 21 tahun ini, mereka boleh menilai pemimpin. Saya tak nak apa yang berlaku yang lepas. Apa yang berlaku yang lepas, kita terbawa-bawa sentiment driven. Bila kita bersentimen, yang berlaku ialah kita akan lahirkan pemimpin-pemimpin yang bersentimen. Dia asyik nak bersentimental. Kalau ada isu-isu ni tanpa unsur periksa, dia melompat. Itu satu. Nombor 2, kalau kita nak pemimpin dipilih, lepas tu cakap, dia ni tak bagi aku duit lah, dia ni bagi aku duit, kita bagi yang mana kita bagi duit. Tuan-tuan, kalau kita dapat pemimpin bagi kita duit, kemudian dia dapat jadi pemimpin, tuan-tuan nak datang jumpa dia cakap, tak senang nak jumpa, saya tak ada dalam kawasan, saya tak ada pejabat, saya tak ada kat sini, tak ada. Tuan-tuan tak boleh marah. Sebab
Undi tuan-tuan ni dibeli. Dia beli. Tapi kalau dia datang bagi tuan-tuan, ambil. Kalau tak ambil, bodoh. Betul tak? Betul. Orang datang, jumpa ada Aziz kita. Aziz, ambil lah ni 200. Buat apa ni? Ambil. Ambil, saya pegang je lah. Dia ambil. Tapi tak semesti dia bagi orang yang dia bagi tu. Maka that's alright. Tetapi kalau dia bagi duit, cakap, kau snap sikit kau punya undi ni. Aku bagi kau setengah, lagi setengah nanti kan aku nak tengok. Duduk kan. Kita cakap, kita terubur buat telefon. Kau dah ambil setengah, lagi setengah tak dapat. Mampus lah. Sebab apa? Sebab yang kita cari ini ialah pemimpin. Pemimpin ni tuan-tuan, kalau you buat silap satu kali pilih, kalau tuan-tuan nak tukar 5 tahun. Saya minum air ni, sekatakan saya beli Pepsi, saya minum tak sedap. Besok saya boleh tukar carbonated drink, saya beli Coca-Cola. Saya tak suka Coca-Cola, lusa saya boleh beli air orange juice. Tapi kalau you pilih salah pemimpin, 5 tahun. Dalam masa 5 tahun, dia tak peduli you dalam kawasan, apa masalah isu berbangkit dalam kawasan, perumahan ke, kau orang punya bisnes ke, kau punya peniaga ke, kau orang punya jalan ke apa, dia tak peduli. Apa you boleh buat? Dia tak boleh buat apa. Sebab dia telah dipilih melalui proses pilihan raya. Dia boleh duduk kat parlimen tu 5 tahun, tak payah jenguk you pun tak apa. You datanglah bawa pengusi Persatuan Penjaja ramai-ramai. Kalau dia cakap no, you nak buat apa? Bila tiba pilihan raya akan datang, dia tukar tempat. Bila tukar tempat, dia tak nak undi you. Dia dah pindah. Kawasan kita ni, Parlimen Titiwangsa, tuan-tuan, saya ni menang PRU 13, 14, 15, 16, 17, 18, kita pilihan raya. Satu penggal. Lepas saya menang, kalau bertanding balik PRU 14, saya kalah. Semasa saya kalah, dalam kawasan kita ini lahir 2 pemimpin. Satu wakil rakyat jadi menteri, satu lagi senator jadi timbalan menteri. 5 tahun kat Parlimen Titiwangsa lagi bila tiba pilihan raya. Jadi saya tak nak kita lahirkan pemimpin dalam kawasan kita, Parlimen Titiwangsa. Mereka ni datang daripada mana saya pun tak tahu. Dia datang saja menang, dia datang saja dapat jawatan, dia datang saja apa dia nak dia dapat. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kalau kita tengok banyak orang kat luar sana, bila dia datang Kuala Lumpur ni, dia merasakan bahawa Parlimen Titiwangsa ni yang paling senang menang kalau kita datang daripada luar. Kalau datang daripada dalam akan ada masalah. Pasal apa? Pasal yang dalam ini kita akan engage one by one. Semua stakeholder kita engage. Penjaja, peniaga, orang ada masalah dengan DBK, all that. Jadi sudah tentu banyak masalah yang kita berdepan ini. Ada masalah yang kita boleh selesai, ada masalah yang kita tak boleh selesai, dan ada masalah yang kita perlu masa untuk selesai. Tapi rakyat, dia tak boleh faham. Ada benda, kalau dia ada masalah, you wakil rakyat, you settle. Jadi saya ni tak kerti nak nipu. Bila orang datang jumpa saya, ada benda yang saya boleh buat, saya akan buat immediate. Ada benda yang saya cakap, boleh buat, tapi you bagi saya masa sikit. Sebab saya nak kena pergi panjat di BKL, saya nak pergi jumpa menteri ini, saya nak pergi tengok jumpa kementerian ini. Saya akan boleh buat, saya akan buat. Ada benda yang korang datang jumpa saya, cakap saya nak kahwin besok, yang itu saya tak boleh buat.
Lepas tu korang datang, Tok, saya ni punya badan dah naik 80 kg. Saya nak turun badan itu, kau jangan datang cuma aku. Yang tu kau cari wakil rakyat yang ada pengalaman. Okay? Now, apa yang kau gelak faham Okay. Yang faham tu confirm dia orang mudi ya. So, apa yang saya nak? Kita kena bermula daripada Kuala Lumpur. Kita kena buat proses anak-anak muda ini menentukan nasib pemimpin. Kalau yang mana kong kali kong ni bercakap dalam parlimen semua retorik, cerita dengar sakit hati, tuan-tuan decide. Jadi orang tanya saya, Datuk Jo, orang dah decide you lah, PRU 14 you dah habis, apa lagi you nak bertanding ni? Ini jawapan saya. Jawapan saya senang ya. Liverpool lawan Manchester. Liverpool menang sekali, Manchester menang sekali. So, mana? Saya belum kalah lagi lah. Saya ditangguhkan kemenangan. Nak tahu kalah menang, PRU 15. Okay. Tuan-tuan, sebab itu bila saya kalah, saya the only pemimpin yang kalah pilihan raya, terus saya jalan seolah-olah macam wakil rakyat dalam kapasiti saya. Sebab itu tuan-tuan, masalah yang saya pula ke depan, bila dah kalah kita terus buat kerja, orang semua ingat saya masih lagi wakil rakyat. Ada benda saya tak boleh buat. Contohnya kalau kita ada masalah penjaja, kalau saya pergi di BKL, dulu waktu saya Menteri Kewangan 2, tak payah pergi, saya telefon je. Okey tu, nanti kita selesai. Tapi kalau tak ada jawatan tu, bila saya tanya siapa ni? Datuk Jo. Mana ni? Yayasan Bina Indonesia. Okey, Assalamualaikum. Because saya tidak mewakili rakyat. Saya buat ini secara sukarela. Dia boleh suarakan benda ni konsisten. Saya bagi contoh. Sebelum saya jadi wakil rakyat, saya jadi wakil rakyat 2013, PRU 13. Pada PRU 12, 2008, ini adalah contoh yang saya nak bagi kepada semua anak-anak muda di Titiwang saya. Pada 2008, satu kawasan yang bernama Flat Pekeliling, dia terletak dekat Tawakal Hospital. Flat Pekeliling ada 12 blok. Flat ini telah dibangunkan kerana flat tu dah lama, dah macam burung merpati punya flat, dah 40 tahun lebih. Maka DBKL dan juga Kementerian Belayar bersama-sama pemaju nak membangunkan, dia panggil redevelopment kawasan tersebut. Ada lebih kurang tak silap saya 3,000 lebih penghuni. Jadi dia janji kepada penghuni-penghuni di flat tersebut, you pindah dulu di penempatan sementara, dia panggil Desa Rejang. Dia pindahkan, kemudian ada baki lagi 404 penghuni tak mau pindah. Dia tak mau pindah kenapa? Sebab yang 3,000 lebih tu yang dipindahkan ke Desa Rejang, mereka ini menyewa flat di BKL, maka dipindahkan kepada unit sewa di Desa Rejang. Manakala yang 404 unit ini, dia sebenarnya bukan menyewa, tetapi dia beli unit tersebut. Tapi dia terpaksa pindah kerana dia nak bangunkan kawasan tu, nak buat flat yang baru. Jadi maka dia orang bagi surat suruh pindah, maka dia orang pindah dengan syarat bahawa dia orang akan balik-balik dalam masa 5 tahun. Tuan-tuan tahu apa jadi? 2008
9, 10, 11, 12, 5 tahun. Tak balik. Kenapa tak balik? Sebab projek tak siap, projek tak buat. Bangunan yang telah dikosongkan selama 5 tahun menjadi tempat pusat nagih dadah. Wire hilang, besi hilang, everything hilang. Tinggal bangunan yang berlubang-lubang dengan pintu yang tingkap yang dah kosong menjadi pusat nagih dadah. Lepas tu saya jadi wakil rakyat PRU 13. Masa saya jadi wakil rakyat PRU 13, 14, 15, saya tak ada apa-apa jawatan. Saya jadi wakil rakyat. Tiap-tiap kali saya masuk parlimen, saya akan membawa isu flat PKNS ini. Kalau siapa tak percaya boleh Google. Saya masuk PRU 13, saya akan bawa isu kenapa flat keliling ini orang telah dipindahkan selama 5 tahun, tapi flat masih lagi tidak diroboh dan dibina baru. 2013 saya bising kat parlimen, 3 kali bersidang, 3 kali saya buat isu. No action taken. Tak ada. Kemudian 2014 saya bising lagi, 2015 bising lagi. Akhirnya kerana terlalu banyak saya bising, maka dia terpaksa robohkan flat tersebut. Saya cakap, kalau you all tak bersedia nak buat pembangunan, kenapa pindahkan orang? Kenapa pindahkan orang? So ini dia tak boleh jawab satu soalan di parlimen. Apa dia buat? Dia orang keluarkan bajet 12 juta, robohkan flat PKNS 2016, 2017 dengan harapan bahawa projek ini akan dinaikkan. Jadi bila saya tengok dong roboh 12 blok ni, dia mengambil masa. Kau bayangkan bangunan kita nak roboh from scratch, lepas tu nak buat keluar semua barang-barang daripada situ, dia mengambil masa. So saya ingat lebih kurang 1 tahun lebih, dekat 2 tahun habis. Jadi bila dah habis, dia sepatutnya bina. Jadi saya pergi jumpa dengan pihak Kementerian Wilayah. Saya cakap, why you tak buat? Dia cakap, kita tengah cari developer. So apa yang berlaku? PRU 14 pun sampai. Bila sampai, saya pun dah tak ada kat dalam kabinet. Habis, sampai hari ni flat ni tak bangun. Pasal apa? Tak ada orang yang menyambung kerja saya untuk tekan kerajaan ni buat flat. Hari ini masih ada 202 pemilik yang tinggal di flat Seri Terengganu yang mempunyai surat daripada PKN yang janji nak balik-balik 5 tahun. Since 2008 sampai hari ini mereka tak balik-balik. Mereka ada yang 60% dah meninggal. 60% dah meninggal. Dan anak-anak patut dapat unit tu. Unit tak ada, surat. Ada yang tu surat pun tak ada. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak suka-suka pilih orang, sok-sok pilih orang, kesannya kalau bukan kepada kita, saudara mara kita. Kalau bukan saudara mara kita, kubir sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka mempunyai unit di sana, tapi unit ini disurrender 2008 sampai hari ini dah 14,5 tahun, 14 tahun setengah tak dapat balik. Sebab tak ada perjuangan. Jadi baru ni 3-4 bulan lepas, 3-4 bulan lepas, dia orang datang ramai, ada jawatan kuasa, jumpa saya. Dia kata, Datuk, kita nak minta Datuk tolong. Apa dia? Kita nak macam mana kita boleh raise-kan isu ni supaya kita dapat balik unit kita. Sebab sekarang yang kita duduk ni bukan unit kita, unit sewa di BKM flat. So dia nak demi unit. Jadi saya suruh compile semua surat-surat ni. Barulah daripada situ saya nampak bahawa ada 60% dah tak ada. Tapi anak-anak dia lah datang wakil. So tengah nak buat. Tapi bila nak buat benda ni, sepatutnya
masa kita dah roboh benda tu dan kita bagi dia 1 tahun masa untuk cari developer, someone else must continue work ni. Kena pergi jumpa, cari dengan Kementerian Wilayah, kenapa kawasan saya ni tak dibangunkan semula. Ayat ini tak ada orang buat. Jadi saya beritahu dia orang, insyaAllah we will do it this later. Kalau tak sekarang, pasal sekarang dah tak ada kerajaan, Parlimen dah bubar, kita tubuh kerajaan lain, tak kira siapa. Saya nak mana-mana pemimpin yang nak datang sini, dia datang daripada luar ke, tugas dia ialah untuk menyelesaikan itu perkara. 1. Nombor 2, tugas dia juga nak menyelesaikan pasal coket. 10 tahun 5 kontraktor bertukar tangan, masih tak siap. Itu nak kena buat. 3, dia kena selesaikan pasal Datuk Keramat, tanah dah dijual oleh BKL, pemaju bayar 10 to 15%, sampai hari ini tak buat-buat. Nombor 4, pagi tadi saya pergi ke Kampung Rinci, berjumpa dengan semua penduduk-penduduk yang telah dipindahkan daripada Sungai Baru. Saya pergi, saya bincang dengan dia orang, tuan-tuan disuruh pindah pada ketika itu, duduk kat flat Sungai Baru, itu bukan flat sewa, itu sendiri punya. Jadi saya bawa, saya pergi jumpa mereka, dah 4 tahun 8 bulan dia orang pindah, tak balik-balik lagi. Sebab dalam agreement cakap nak balik dalam masa 5 tahun. Tapi dah 4 tahun 8 bulan tak balik-balik, bangunan pun tak kubur-kubur, ada isu orang perlu dipindahkan sikit lagi, maka benda dah berlanjutan. Jadi saya beritahu developer tadi dengan depan semua penduduk-penduduk Sungai Baru yang dah dipindahkan di Kerinci, saya beritahu dengan pemaju, saya nak you tunaikan tanggungjawab untuk pulangkan balik unit ini secepat mungkin, untuk bina balik sekurang-kurangnya 2 blok, untuk bawa balik 261 orang-orang kaum baru yang telah dipindahkan balik-balik dari unit dia, yang dijanjikan 850 kaki persegi, 2 bilik air, 3 bilik. Itu saya dia komit. Dia komit, saya cakap dengan penduduk, okey, lepas 19 bulan kita get group of lawyers untuk mewakili dia orang ni semua, pantau perkembangan pembangunan Sungai Baru. Sebab ni dah 4 tahun setengah. Jadi kalau dia start, dia kena tahu bila dia nak roboh, lepas tu bila dia nak piling, bila dia nak siap, bila dia nak deliver. Kita nak kena, mesti ada orang monitor. Kalau tak ada orang monitor, dia akan jadi apa? Dia akan jadi flat to razak 2.0 kita tengah pembangun. So itu yang kita nak buat. Jadi balik-balik cerita pasal pilihan raya, tuan-tuan, semua daripada kita ni ada satu undi. Sama ada tuan-tuan undi di Titi Wangsa atau Bukit Bintang, Setia Wangsa, Wangsa Maju, Lembah Pantai, Ceras, Bukit Bintang, Seputih, Kepong, Batu, Serambut, itu adalah parlimen yang kita pergi mengundi. Di Titi Wangsa, Titi Wangsa. Ada juga sebahagian daripada tuan-tuan ini juga pengundi Wangsa Maju, Setia Wangsa. Bergantung kepada alamat tuan-tuan, waktu mencapai umur 18 tahun. Kalau IC kita duduk di Setia Wangsa, waktu mencapai umur 18 tahun, maka kita secara automatik menjadi pengundi Setia Wangsa. Kalau kita duduk di Setia Wangsa tetapi adres kita ni di Kampung Baru, di Datuk Keramat, ataupun di Kampung Mandan, tapi sekarang kita duduk di Wangsa Maju ataupun Setia Wangsa, tapi alamat IC kita Kampung Baru, Kampung Mandan atau Datuk Keramat, automatik dia ikut IC tu punya address. Di mana? Di Titi Wangsa. So itulah sebenarnya yang kita buat. Dan saya nak bagi satu lagi, Barisan Nasional Pilihan Raya 14, 11 kawasan Parlimen Kuala Lumpur, 11 kalah, 11-0.
Tuan-tuan, 11-0. Siapa menang? DAP, PKR, DAP, PKR. Jadi kalau ada masalah yang supporter BN ni, siapa nak buat cerita ni? Tak ada. So saya nak apa? Saya nak kita lihat ini di Kuala Lumpur, kita pun mesti mau ada ahli-ahli parlimen yang vokal, yang boleh argue dan berdebat dengan masalah-masalah masyarakat. Kalau tidak, semua ikut kok semua jaga badan ni, masalah kita. So kita nak orang yang betul-betul boleh devote dia punya time dan masa dalam kawasan. Sebab dia jadi wakil rakyat dalam kawasan. Kita tak nak ada orang jadi wakil rakyat di Selangor, bila apa berlaku di Selangor, banjir di Selangor, dia tak ada buat apa-apa, muka pun tak nampak. Kita tak nak macam tu. We nak, sebab tu saya nak tuan-tuan tengok dan pilih pakat-pakat cek dengan abang-abang kita yang mempunyai pengalaman ini, mengenal setiap pemimpin. Let's go. Tak ada orang boleh paksa. Pilih. Ini sebenarnya tugas tuan-tuan. Straightforward, tak payah ambil exam, bawa IC, walk into the school, tengok siapa dah pilih, Bismillahirrahmanirrahim, panggah mana satu nak. Finish. Okey? Jadi saya tak mau sambungnya panjang, saya nak dengar soalan. Okey. Terima kasih Dato'. Itu saya bagi dia 15 minit, dia bantai 40 minit. Okey, sekarang dah dapat visualize sikit kan? Nak jadi pengundi macam mana, cara untuk mengundi macam mana. So sekarang saya open apa-apa soalan ataupun cadangan daripada hadirin yang ada pada hari ini. Okay. Assalamualaikum Dato'. Nama saya Muhammad Rafi Zairi bin Ramzi. Saya dekat cawangan Kampung Manggis, dekat kawasan Kampung Periuk, kebanyakan banjir kan? Jadinya saya nak minta daripada Dato', boleh tak Dato' bagikan prioriti kepada penduduk situ untuk dapatkan PPR? Satu, sebabkan banjir. Yang kedua adalah saya nak minta Dato', prioriti itu diberikan kepada pemuda. Untuk pendaftaran rumah PPR tu kepada pemuda. Sebab setahu saya untuk rumah sewa PPR, diorang tidak boleh beralih daripada owner pergi ke anak atau cicit, betul? Jadinya kalau kita bagi dekat parents tu kan mungkin dah berumur, jadinya nanti rumah tu bila parents dah tak ada, rumah tu akan penghuni akan dikeluarkan balik. Jadinya penduduk tu, biar pemuda tu sebagai ketua dan adik-adik dia tu boleh duduk sekali, tapi pemuda ni prioriti dia walaupun dia belum berkahwin. Okay. Ini sebenarnya adalah soalan yang bagus. Soalan ini saya berdepan 5 tahun, 13, 14, 15, 16, 17, 5 years saya berdepan dengan masalah ini. Punca masalah ini, pertama, kita tidak ada penambahan rumah PPR. Dia tidak ada penambahan rumah PPR. Yang kita ada ni lebih kurang 70,000. Daripada 70,000 ni, saya boleh katakan 95% dah penuh. Dah ada orang duduk. Nombor 2, yang lagi 5% ni sama ada dia rosak, dia tak sesuai untuk ditinggal, atau belum repair kerosakan, maka tak boleh masuk. Kemudian nombor 3, ada unit-unit kosong yang memang sengaja dikosongkan 1-2 dalam satu blok, ditinggal 2 untuk bencana alam. Jadi balik soalan saudara tadi, nak bagi prioriti pemuda, yes. Tapi kalau kita nak bagi prioriti, kena ada unit. Kalau unit tak ada, tak boleh bagi prioriti. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, waktu saya jadi wakil rakyat, saya sentiasa beritahu kepada Kementerian Wilayah dan pihak DBKM bahawa Bandaraya Kuala Lumpur ini, dia tak perlu rakyat kita dalam bandar ni, dia memerlukan rumah-rumah yang affordable. Rumah-rumah PPR kalau dia tak boleh beli, dia boleh sewa. Walaupun sewa ini sekarang ni kita bayar 124, mereka boleh bayar up to 400-500 ringgit. Tetapi dengan syarat, you kena buat rumah ini banyak.
Jadi supaya ada orang boleh pergi ambil dan menyewa. Dan sewa ni tak payah bagi RM124. Sebab mana boleh tahun 60-an you sewa RM124, sekarang pun RM124, takkan dapat. Jadi bila tak dapat, DBKL takut rugi, maka dia tak buat rumah PPR. Jadi apa yang ada itu saja. Sedangkan penambahan penduduk telah meningkat. Dulu kita ada 20 juta penduduk, sekarang dah ada 32 juta. Dulu kita ada 60% orang duduk di kampung, sekarang 73% duduk di bandar. Tetapi penyediaan rumah-rumah mampu milik, rumah-rumah PPR, rumah-rumah perumahan awam untuk disewa sementara menunggu mereka ini berjaya untuk beli rumah, tak ada. Jadi ini sebenarnya masalah yang sangat kronik. Bila saya bercakap dengan pihak DBKL dan Kementerian Wilayah, dia cakap tak ada tanah. Saya cakap kalau tak ada tanah, apa kata DBKL? Beli tanah. Dia cakap nak beli kat mana, nak tunjuk. Saya cakap dua cara nak beli tanah. Satu cara, mana-mana ada kawasan-kawasan setinggan yang masih ada baki-baki kawasan setinggan, yang ujung-ujung bandaraya Kuala Lumpur ni, janganlah bagi tanah ni kepada developer buat harga juta-juta. Itu satu. Nombor dua, kita ada rumah-rumah perumahan awam macam Seri Perlis 4 tingkat, Seri Perlis 1 4 tingkat. Ada banyak lagi kawasan-kawasan yang dulu dia cuma ketinggian dia rendah. DBKL punya. So DBKL kena buat perancangan untuk membangunkan kawasan ini, menjadikan blok yang 4 tingkat menjadi 30 tingkat. Jadi boleh dapat 300 unit, 300 unit, 300 unit, 300 unit. Kalau kita ada 10 blok yang 4 tingkat, kalau kita boleh naikkan 300 unit satu blok, kalau 10 kita ada 3,000 unit. Kalau orang boleh duduk dalam tu 400 orang, sekarang boleh 3,000. Jadi macam mana infrastruktur? LRT ada station cross ya. Ini semualah yang saya rasa we need a group of competent leaders. Seorang-seorang tak boleh buat. Kita nak pemimpin-pemimpin yang kompeten, yang boleh fikir outside the box untuk menyelesaikan masalah jangka masa panjang. Kalau nama PPR tu nama ibu bapa kita, kita ada adik-beradik 5-6 orang, tapi semua tak kahwin lagi. DBKL punya prosedur sekarang ni, kalau mak dan bapa duduk dalam rumah tu disewa kepada bapa. Kalau bapa meninggal, mak boleh continue. Kalau mak meninggal, tak ada seorang pun adik-beradik yang dah kahwin. Selalunya kalau kita ada adik masih lagi bersekolah, usually di BKL ni, masa saya ni banyak sikit orang tak jumpa, saya akan telefon di BKL, saya cakap rumah ni dia ada anak yatim piatu, ada 6 orang atau 4 orang. Abang 2 dah kerja, lagi 2 adik mungkin masih sekolah. You stop, you jangan suruh dia orang keluar until all the brother and sisters ni dah boleh ada pendapatan sendiri dan boleh ada rumah sendiri atau boleh sewa rumah, then only we consider. So dia cakap okay. So sementara tu, apa yang saya buat ialah saya suruh adik dan abang ni semua ni simpan kad hijau ke kuning, nak menunjukkan bukti bahawa you ni pernah duduk rumah PPR dengan mak dan ibu. Kemudian kalau katakan you kahwin, bila you kahwin, you tak ada anak lagi, tapi oleh kerana you dah kahwin dan you boleh tunjuk history rumah tu, you boleh continue. You need someone that you can engage. Okey Datuk, berkenaan dengan kad hijau tu, saya nak sarankan sebab macam ni, kebanyakan memang rumah di BKL orang nak apply, semua tak lepas sebab penuh. Jadinya saya ada find out tau, satu, isteri dapat rumah PPR tempat lain, suami dapat PPR tempat lain. Macam mana benda tu boleh terjadi? Sedangkan satu keluarga satu rumah saja. Okay. Jadi boleh tak kalau Datuk sarankan untuk buat satu sistem? Sebagai contoh tadi sejarah kita duduk kat situ, boleh tak? Dalam komputer di BKL ni ada. Tapi saya pernah ni first time saya dengar ni. Laki duduk sana, bini duduk sini. Jumpa.
Mungkin dekat yang dia duduk dia seorang tu pun ada satu bini lagi. Yang itu kau boleh cek, Dia masih apply tu, inilah isteri saya. Pak pun dapat satu rumah. Lepas tu 10 tahun kemudian dia pun kahwin satu, dia pun apply. Inilah isteri, tapi isteri seorang-seorang. Kemungkinan. Saya tak tuduh tapi kemungkinan. Sebab rumah lagi satu atas nama suami tu disewakan kat orang. Sebab tu saya rasa ralat kenapa boleh disewakan kat orang. Kalau disewa kat orang, you dapatkan tu, you buat surat, hantar kepada DPKL, confirm rumah tu akan tagih. Confirm rumah tu akan tagih. Sebab banyak kes yang saya tahu, orang duduk rumah PPR 22 tahun. 22 tahun. Bila dia dah retire, dia dah beli rumah kat kampung, dia balik kampung Negeri Sembilan, kemudian ataupun Melaka, dia guna rumah ni rumah transit. Jadi bila dia dah tak boleh travel daripada KL Negeri Sembilan ke Negeri Sembilan, dia sewa kat orang. Dia collect sewa RM600. Dia bayar kat DPKL RM124. Kau sewa kat DPKL RM124, lepas tu kau sewa kat orang RM600. Mana boleh? So lama-lama ada jiran komplain, jiran cek, DPKL cek, tarik balik. Sebab tu kita kena jadi penghuni yang faham benda ni. Kalau tak faham tak boleh. Ada juga orang yang dia ada rumah di BKL, dia duduk rumah PPR, kemudian dia dah tak duduk situ, tapi dia bagi kepada anak lelaki atau anak perempuan yang dah berkahwin dan dah ada anak 2-3 orang. Jadi dia tak duduk situ, ada orang komplain. Jadi bila orang komplain, jadi DPKL datang cek, tengok nama orang penghuni itu dah tak ada. Tetapi oleh kerana dia memang pernah dalam kad hijau tu nama dia ada, dia datang jumpa saya suruh dia pergi daftar dulu. Bila dia dah daftar kat DPKL, jadi dia boleh apply rumah ni untuk ditransfer kepada dia. Kalau dia tak daftar tak boleh. Akhirnya dia dapat. Dia sebenarnya dengan DPKL ini bukanlah rumit sangat. Tinggal lagi you kena ada engagement, kena buat, dan kita kena bagi fakta untuk dia tahu masalah kita. Okey. Ada lagi soal? Oh, ada. Ada lagi soal. Bagi nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Nama saya Muhammad Novan bin Yusrizal dari Pemuda Kampung Manggis. Okey, saya nak memberitahu sekarang ni pengangguran memang banyak. So disebabkan pengangguran banyak, kawan-kawan saya ni ada yang jadi rider dan buat 2 kerja. So kami nak Datuk tolong buat program lesen macam yang sebelum Datuk buat untuk rider-rider kita ni. Baik. Saya nak share dengan adik saya depan ni. Waktu saya jadi wakil rakyat 2013, 14, 15, 16, 17, 18 tu 4 bulan, 5 bulan. Saya ada satu program saya attend dengan budak belia 4B. Idea ni bila saya dialog ada orang, dia beritahu saya tu, saya nak ambil lesen susah. So jadi saya cakap, kenapa? Dah berapa lama kau buat motor ni? Lama. Jadi office boy tapi lesen tak ada. Dan accident tak boleh claim insurans. Jadi saya panggil kita punya pusat umat, pergi jumpa pengarah JPJ. Masa saya jadi wakil rakyat tu, saya nak buat program ni, dia layan tak layan. Lepas tu bila saya jadi Menteri Kewangan 2, terus dia layan. Bila jadi Menteri Kewangan dia layan. Tetapi sebenarnya program ni memang saya dah buat. Saya dah bagi lesen kepada penduduk belia-belia titiwangsa zaman saya. Masa saya jadi wakil rakyat, 1,000, tak silap saya 1,100. Mana betul? 1,100. Dia bukan pergi kat JPJ, saya bawa JPJ datang kat sini. Saya bawa JPJ. Saya book dewan orang ramai, susun meja, dia ambil exam. Dia ambil exam, pengarah organize dengan saya, ambil exam. Dan saya suruh semua belia ni daftar, ambil exam. Saya cakap, saya bayarkan, dia datang buat. And then lulus, dapat lesen. Okay. Lepas tu praktikal, lulus, dapat. Tapi bila saya bagi free, apa jadi?
Dia book, saya nak kena bayar kat JPJ special price. Nak book, katakan nak datang 300 orang, datang 200 ya, lagi 100 tak datang. Jadi bila tak datang, saya cakap ni duit dah settle. Siapa jadi saya buat, saya tukar. Program nombor 3, nombor 4 saya tukar. Saya cakap no. Engkau orang datang, kau pergi bayar dulu. Lepas tu baru datang buat exam. Lulus, saya ganti balik. Habis. Semua orang datang. Semua orang datang. Sebab kalau saya nak syok dengan dua-dua orang ni, oh tak apa nanti bayar. Tapi tak guna. Tak ada nilai. Saya nak nilai supaya apa yang saya spend ini dia bermanfaat kepada semua orang. Tuan-tuan, ini sebenarnya cara saya. Dia jangan nampak macam tak berani, tapi sebenarnya berkesan. Jadi yang tak biasa bangun pukul 9, bangun pukul 9. Sebab JPJ datang 8.30. Dia dah ready. Kan? Bila saya tanya, kenapa kau tak datang khusus? Tu saya bangun pukul 12. Kau tidur kau apa? Pukul 2 pagi. Padahal bangun pukul 12. Wah, besok nak ambil exam. So anyway, 1,100 kita selesai. So yang ini kita akan boleh buat lagi. Tapi saya nak kena baik-baik sikit dengan pengarah JPJ, kawasan maju tu. Bolehlah kita buat program, kita buat bagi dia mileage sikit, bagi dia news sikit. Dia shock, orang datang. Boleh buat, tak ada masalah. Saya suruh. Nombor 2 pasal mana adik kita yang tanya tadi? Kau tanya cakap tu, sekarang ni kita kerja dah banyak tak ada. Syed Saddiq janji 1 juta. Syed Saddiq hari 14 pompang 1 juta. Mana 1 juta? Sebenarnya 1 juta ni tidak akan lahir 1 juta peluang pekerjaan kalau negara kita political tak stable. Kalau political stability tak ada dalam negara kita, tak boleh kita mewujudkan peluang pekerjaan yang begitu banyak. Sebab apa? Pelabur tak datang. Pelabur ni nak datang, tuan-tuan, adik-adik, dia mesti nak pergi kepada negara yang dia rasa stable. Dia nak pelabur dekat Indonesia, dia pergi pelabur Indonesia. Sebab apa? Indonesia ni lepas dia pilih presiden, 5 tahun lagi baru dia pilih presiden. Kita baru habis PRU 14, lepas tu dengan Perdana Menteri pun kau tukar 3 kali. Mana orang nak datang? Masa Barisan Nasional dulu memerintah negara ni 61 tahun, kita tukar Perdana Menteri tiap-tiap 5 tahun. Kalau Perdana Menteri tu bagus, dia sambung lagi 5 tahun. Kalau dia bagus, dia sambung. Kalau dia bagus, dia sambung. Macam Tun Mahathir, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. 5 berhenti sambung. Aduh, sambung 22 bulan. Sebab apa 22 bulan? Masa dia 22 tahun tu, kerana dia ada sokongan 2/3 pemimpin ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong dia 2/3, sebab tu dia boleh kekal 22 tahun. Bila dia jadi Perdana Menteri kali kedua, dia cuma kekal 22 bulan. Sebab apa? Sebab dia hanya disokong oleh 6 orang. Jadi tak stable. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin pula jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri disokong oleh berapa orang? 70 orang. Mana nak kuat? Lepas 17 bulan tumbang. Lepas tu Datuk Seri Ismail Sabri datang jadi Perdana Menteri. Berapa orang sokong? 42. Yang lain ni sokong bawa rebah. Hanya tu sebab kita nak kena pergi pilihan raya ni. Dah 4 tahun lebih. Lagi tunggu lagi masalah. So akhirnya kita terpaksa buat pilihan raya. Sebab tu kalau negara tak stable, macam mana nak wujud peluang pekerjaan? Sebab pelabur tak datang. Polisi kita tak betul. Polisi berubah. Masa zaman Mahathir 22 bulan, polisi dia macam ni. Masuk zaman Tan Sri Muhyiddin, polisi dia macam ni. Masuk zaman Datuk Seri Ismail Sabri, polisi dia berbeza. Jadi orang kat luar tak confident. Jadi kena faham. Jadi Saddiq cakap nak wujud peluang pekerjaan, betul, 1 juta. Syarat dia apa? Syarat dia negara kena stabil.
Stabil ini dalam konteks pelaburan bukan perang, iaitu kukuhnya sebuah kerajaan. Bila dia buat polisi, polisi itu kekal. Contoh, bila kita buat GST, dia kekal. Bila kalah, dia orang tukar. Habis. Dulu cakap kalau tukar GST ni, harga akan turun. Ada turun. Ada harga turun. Bukan saja turun. Macam telur, dia cakap kalau tak ada GST, telur akan turun harga. GST dah padam, telur pun tak turun, bukan turun. Telur pun tak ada kat market. Rosak dia ni. Kalau dah telur dah tak ada dah, itu satu sign bahawa negara kita ni ada masalah. Negara ni, kalau ayam kurang tak apa lagi tau, tapi kalau telur dah tak ada berat. Bila nak wujud ayam kembali? Ayam tak ada, kita boleh ampun lagi lah. Kalau telur ayam dah tak ada, mana ayam tu dah pasti tak ada lah. Okey. Soalan seterusnya, kalau ada cadangan tu boleh tak? Silakan Datuk. Nama saya Muhammad Iwan bin Azwi, daripada Pemuda Lembah Bonis. Soalan saya, pembangunan Pasar Coket masih lagi terpenggalai. Boleh tak Datuk tukar sikit dalam pembangunan Pasar Coket, seperti buat dewan serbaguna ke, futsal ataupun kor futsal, kor badminton? Sebab banyak pemuda kat sini suka bersukan tapi terpaksa mencari di luar kawasan sebab tak ada tempat untuk. Itu saya setuju lah. Tapi Pasar Coket ni dah tak dibuat apa, sebab dia punya design dah fix. Dia dah fix dengan dia punya parking 880, kontraktor dah 5 kali tukar. Sebenarnya Pasar Coket ni kalau nak buat balik semula, dia tak boleh pakai ni. Ni 10 tahun ni cerita. Kalau dia nak, dia kena panggil all reputable contractor. Kontraktor yang berwibawa, yang mempunyai capital yang besar, datang suruh dia bid projek ni. Kemudian kita suruh dia redesign. Itu boleh. Kalau setakat nak buat apa yang ada hari ni, pakai cara di BKL untuk lantik kontraktor ni, saya ingat lagi 10 kontraktor tak siap. Tak siap. Jadi ini masalah paling besar ni. So kita ambil maklum, bukan you saja, banyak kawasan-kawasan di kawasan bandar ini, orang nak main badminton tak ada, nak main takraw tak ada, nak main futsal, dia orang mangga je padang futsal. Semua kena bayar kan? Doa. Saya akan selesaikan. Datuk boleh selesaikan. Okey, apa kita boleh tolong dia? Selesai dengan apa? Selesai dengan apa? Selesai untuk memperjuangkan kehendak belia-belia ini. Mesti setiap kampung kena ada. Kalau tak boleh buat futsal kerana tak ada tanah, buatlah futsal dekat atas bangunan. Kalau tak ada kawasan lapang nak jadikan badminton, buatlah kat bangunan. Dan kemudian kita boleh, kalau boleh kita nak cadangkan kepada DBKL kepentingan mengadakan kort-kort indoor ini untuk golongan-golongan belia. Lepas tu, bila dah buat kort badminton, kort takraw, futsal, jangan bagi musim satu duduk, jaga. Kena bagi belia. Bila bagi musim satu duduk jaga, dia nak tidur, dia kuncinya pada futsal. Dia tidur. Memanglah kita pun tak naklah orang main futsal keliling rumah orang tengah tidur pukul 12. Tapi kalau dia nak main petang pukul 5, 6, 7, 8, bagilah. Apa nak kunci-kunci. Saya dulu kat sini, banyak futsal saya buat ni. 1, 2, 3, 10 futsal. Bila saya kalah, futsal ni semua orang ambil. Pasal ambil, musim satu dulu ambil. Dia cakap, okey, ini kita nak charge. Dia nak charge. Tapi tak apalah, baru ni saya dah bincang dekat kamu bayar tu, ada very nice futsal. Saya dah bincang dengan Mas, tolonglah bagi main 2 jam, budak-budak ni main free. Okey.
Suruh tengah bincang. Di Ampang Hilir lagi dahsyat. Ampang Hilir tu saya buat parking tak ada. Habis mana ada parking? Kita buat parking 7 tingkat parking. Atas parking tu kita buat pusat. Bila saya dah kalah, benda tu dah siap kalah, saya pun tak adalah. So one day saya pergi sana, tu budak-budak muda ramai. Tu saya nak minta apa? Kita selalu pergi main kat Sport Planet. Berapa bayar? RM80. RM80. Berapa jam kau main satu hari? 2 jam. RM160. Siapa bayar? Kita tonton tu. RM2, RM5. So cakap, kenapa tak main kat sini? Sini pun kena bayar juga. Baik, kita main kat sana, sini pun kena bayar. Pasal tu kau bayar? Ini aku buat semua dulu free pun. Lepas tu cakap, so saya pergi jumpa musim Satang dulu. Saya panggil, cakap, pasal kamu tak panggil budak muda ni? Bukankah aku buat pusat untuk dia orang ni? Dulu. Dia kata, kita nak kena jaga kebersihan, kita nak point cleaner, kita nak bersihkan kawasan ni. Kalau kita tak charge, siapa nak bersihkan? Jadi saya cakap dia, siapa lagi main tempat ni? Oh, ada budak-budak kat Ampang pun datang main, kat area-area belah Ampang Jaya pun datang main. Dia bayar, tapi budak dalam kawasan main tempat luar. Saya cakap mana boleh. Kawasan ni, aset ni, usaha ni kita buat untuk budak tempatan. Kau bolehlah sewa kat orang untuk dapat duit, tapi budak-budak ni bagilah satu minggu 4 jam, 2 jam. Mula-mula dia resistant sikit. Dia tak nak. Tapi saya pujuk. Saya cakap kita ni semua satu hari nanti akan mati. Bila nak mati ni, kalau kita mati kat surau tak apa, kita mati tingkat 17. Lepas tu jiran kita pun tengah tunggu mati. Jadi siapa nak angkat ni? Dia cakap, dah tentu kita kena panggil budak-budak muda ni. Nak pun angkat bawa jenazah pergi ke bawah. Kau bayangkanlah, kalau nak buat turun, yang budak-budak muda dalam kawasan berjauh hati dengan pengusi-pengusi penduduk ni, apa nak jadi? Itu dia siap. Jadi untuk kita eratkan balik silaturahim ini, boleh tak kau bagi 4 jam free? Dia cakap boleh. Terus boleh, selesai. Sebenarnya tuan-tuan, wakil rakyat dia tak payah pakai modal. Dia pakai idea. Tu suara hilang suara aku. Pakai idea. Kita spend masa, kita bincang. Semalam saya jumpa dengan budak-budak belia Kampung Ujung Pasir. Itu ada satu lagi masalah yang saya akan selesaikan. Adalah satu tanah lapang. Saya ingat kod tu tak silap saya, kita buatlah dulu. Jadi dia orang mangga kod tu, tak mau bagi budak main sepak takraw. Lepas tu saya tanya dia, kau main takraw buat apa? Malam kan tak ada, 5, pukul 6, 7 tu berhenti. Saya cakap siapa tak bagi? Itulah. Bukan saya tak bagi, tiang pun dah cabut. So tiang tu dia cabut. So jadi saya kata bagi masa nanti saya bincang dengan pengusi rukun tangga tu. Saya nak kecil dia. Bagilah satu hari 2 jam lah. Monday sampai Friday 2 jam. Boleh? Yang lain kau nak kunci, kau kunci. Saya pun nak cakap lah, mohon doa lah supaya jadi. Mana? Assalamualaikum Datuk Tajuk. Nama saya Zulfazli Hakim. Saya nak bertanya sikit. Sejak lepas Covid ni, anak muda kebanyakan dia hilang pekerjaan dan ramai yang mula berniaga. Akan tetapi modal tak cukup. Bila meminta kepada agensi kerajaan, birokrasi yang ditetapkan terlalu tinggi. Ada tak solution untuk daripada pihak Datuk ataupun daripada Yayasan Binaan Usaha untuk membantu anak-anak muda ni untuk pergi lebih jauh dalam sektor SME ni? Terima kasih. Dia meniaga ni ada 2 isu. Isu 2 ni sangat kronik nak selesai. Sebab bila you mula berniaga, sudah tentu tak ada duit nak sewa tempat. Jadi kita pacak, betul tak? Niaga burger pacak, niaga kuitiau pacak, niaga apa-apa kita pacak dulu. Jadi bila pacak, kalau kena tempat yang you pacak,
bandaraya tak buat enforcement, you okay. Tapi masalah dia ialah you tidak akan dapat lesen. Bila tak ada lesen, nak dapat pinjaman kecil ini agak sukar. Sebab agensi yang memberi pinjaman ini dia nak lesen. Kalau tak ada lesen, memang tak boleh bagi pinjaman. Kalau kita bagi pinjaman kepada semua orang yang tak ada lesen, nanti bila orang tak ada bayar, macam mana nak cari orang tu niaga betul atau tidak? Itu lesen kan ada. Oleh kerana you tak ada lesen, maka you pergi berniaga yang tempat yang tak ada tempat yang bandaraya buat pemantauan, maka you berniaga okey. You boleh collect tapi tak boleh pinjam. Tapi kalau you nak pinjam, you kena pergi tempat yang boleh dibikin bagi lesen. Sebab tu kalau kita tengok burger store ni, ada burger store yang ada lesen, ada burger store yang tak ada lesen. Yang ada lesen tu because tapak-tapak tu boleh dilesenkan. Dan lesen itu juga ada dua. Satu lesen tetap, satu lesen sementara. Jadi soal nak pinjam duit ini, saya pun dah kena banyak kali. Yayasan Bina Manusia ni saya dah kena banyak. Saya nak cerita dengan adik-adik ni, saya pernah tolong orang berniaga. Dia berniaga, kemudian dia nak minta ke agensi, tak dapat. Lesen tak ada. Jadi bila tak ada lesen, dia pergi pinjam maklum. Dia pergi pinjam maklum RM5,000. Syarat alum tu ialah tiap-tiap hari kena bayar RM35. RM35. Siapa ada kalkulator? Tolong kalkulate RM35 kali dengan 12. Apa moderator termenung? RM35 kali 12. Berapa? 420. 420 RM35 dia bayar. 420. Kau kali dengan 5 tahun. 2,100. No. Sekejap. RM35 kali 30 hari. Sorry. Dia satu hari RM35. RM35 kali dengan 30 hari berapa? RM1,050 kali 12. 12,006. Dia pinjam RM5,000. 5 tahun dia bayar RM35. Pokok tak boleh bayar lagi. Okay. Dia pinjam RM5,000 kalau dia dah bayar RM35. Setahun dah bayar 1050 kan? Setahun. Betul? Sebulan. Kali dengan 12 dah RM12,000. Dia dah bayar 5 tahun. Bila dia terlambat bayar 3-4 hari, bunga dia jadi lain. Bunga jadi. Dia main bayar 1 hari. Dia dah tak boleh bayar 6 bulan. Dia argue dengan Along tu. Dia cakap ya dah bayar you berapa lama. Dia pun tunjuk buku 35 dia, RM12,000. You hutang saya RM5,000. Itu tak boleh cerita. Kita punya interest. So dia tak mau bayar. Dia pergi report polis. Polis datang kat kedai dia, tunggu Along tu datang. So Along tu nampak polis datang, Along tu senyum. Dia masuk kedai tu, dia pergi beli barang tu. Dia tak minta duit. Mana ada polis boleh duduk kat situ 24 jam. Dia pun tutup kedai. Along tu pun tangkap dia. Kau tahu kat mana Along tu bawa dia? Dekat Ceras. Ceras tempat orang tanam orang. Dia bukan nak tanam, dia saja nak kasih orang terbini. Dia ugut-ugut dia. You cakap siapa saya boleh call untuk selamatkan you. Dia scroll phone number dia, nampak nombor saya. Dia telefon saya. Saya tengok dia, saya jawab. Bila saya jawab, Along tu cakap, ini orang saya mau bunuh. Dia cakap, dia suruh saya ambil duit pada you. Saya mendengar pun siap. Ini call aku. Lepas tu dia dah mati, dah aku pula nak jadi mangsa. Kan? Jadi saya cakap, okay, tak apa, nanti kau lupakan ini saja. Lepas tu saya panggil dia. Okey lah, ni saya bagi awak RM5,000. Kau pun selesai dengan awak. Kau continue bayar aku RM35.
RM35 ambil RM5,000 bagi 35 berapa hari? RM5,000 RM5,000 bagi dengan RM35 142 bulan habis. Wait, RM5,000 bagi 3 bulan 142 hari. 142 hari bagi 30. 4 bulan 4,7 bulan kan? Betul? Selesai. Dia ni bayar 5 tahun tak selesai. Dengan saya bagi RM5,000. Kau bayar kat Long ni, kau bagi aku RM35 tiap-tiap bulan untuk selesaikan RM5,000 tu je. Mana 4 bulan lebih habis. Bulan pertama dia bayar, bulan kedua dia bayar, bulan ketiga dia bayar, bulan keempat hilang. Dia tahu saya simpan cek post dated cek saya macam ni tebal. Akhirnya apa yang berlaku? Banyak duit sumbangan Yayasan Medan Dosa ni perlu diberi kepada fakir miskin, orang susah, orang nak pergi belajar. Habis duit tu kerana meniaga. And diorang ni meniaga kutip hari-hari. Along boleh bayar 5 tahun, kita nak suruh bayar RM35 4 bulan 4,7 bulan tak ada bayar. Itu masalah. Sebab tu kalau kita meniaga ni, kalau tak ada disiplin memang susah nak bagi. Jadi sebab tu saya dah tutup dah pintu nak bagi hutang ni. Tapi saya bagi nasihat. Ada lesen? Okey. Nanti kita tolong cari mana agensi boleh bagi. Okey, baik. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Ada. Angkat tangan. Kita bagi lagi 2 sebab nak azan asar lagi. Assalamualaikum Datuk. Saya Razlan daripada cawangan lorong Masjid Pakistan Jalan Jusin. Okeylah. Okey, saya ada 2 soalan dengan Datuk. First, boleh tak saya tahu cabaran ataupun idea daripada Datuk untuk menjaga kebajikan dan menaik taraf pendidikan ataupun dari segi apalah untuk pemuda-pemuda kita di Cokek ni. Okay, itu first. Yang kedua ni soalan ni macam ni sikit. Patutnya kami di lorong Masjid Pakistan di Jalan Haji Hussein mempunyai bilik gerakan. Itu je. Terima kasih tuan. Okey, baik. Okey. Yang pertama tu pendidikan ni memang saya dah biasa buat. Saya buat 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya betul-betul saya buat sekat mana yang saya mampu. Ada pelajar datang jumpa saya, short nak beli laptop, dia short 500 saya bagi. Ada yang tapi benda yang memanfaatkan dia untuk masa depan pendidikan. Ada yang datang jumpa saya short 800, nak beli laptop tak cukup, because dia ada RM400 saya bagi laptop, tapi dia kena tunjuk dengan saya student mana, sekolah kat mana, duduk kat mana. Tapi kalau dia datang daripada Ampang, dia datang daripada Pandan, dia datang daripada Bukit Bintang, saya tengok, ini kau pergi jumpa wakil rakyat kau kat sana. Yang ini Pandan kau pergi jumpa Rafizi. Yang ini Ampang kau pergi jumpa Zuraidah. Saya buat gitu. Tapi kalau dalam kawasan kita, kalau dia minta dengan saya nak tengok sebab. Kalau sebab pasal laptop nak masuk universiti, usually saya akan tolong. Sebab saya nak education. Dengan education saja, kita boleh keluar daripada kepompong kemiskinan dalam generasi kita. Okey. Soalan kedua ni tu? Soalan kedua tadi buat bilik gerakan? Ya. Kau pergi cari satu kedai kat situ, warung situ, buat bilik gerakan kat situ. Jangan buat kat dalam bilik, buat kat luar, kat kedai. Pasal meja, bilik gerakan. Jumpa Abang Datuk Azizul dengan tidur tu. Tu. Saya Fadil Rahman daripada cawangan lorong Masjid Pakistan. Saya nak juga soalan kat Datuk. Sekiranya rezeki Datuk jadi wakil rakyat Februari 15 ni, adakah Datuk akan buat macam dulu balik hari Jumaat boleh jumpa Datuk untuk masalah-masalah dan berjumpa Datuk tanpa berjumpa dengan orang bawahan Datuk, maknanya direct berjumpa dengan Datuk. Dan satu, saya dah siapkan ahli-ahli baru untuk sokong Datuk Johor.
Baik, baik. Terima kasih. Jadi soalan dia tadi Datuk faham tak? Faham. Nak jumpa saya ni tak payah tunggu hari Jumaat. Kalau saya ada dengar saya ada kat kaum baru ni, teks Tok saya Masjid Pakistan ada pekerjaan boleh tak? Kau ada kat mana ni? Kat sini. Okey lah, saya ada appointment kat sini, program boleh tak? Tak, itu Friday. Sebab Friday ni tu penyakit kronik namanya. Kronik penyakit bergantung ramai. Lepas tu saya bagi rakyat tiap-tiap Jumaat, semua sambil berkawan semua jam. Sebab bergantung orang punya ramai. Bergantung. Oleh mana? Tu dia duk jaga orang. Lepas tu yang datang ni pula bukan saja itu orang luar. Sebab tu saya buat undang-undang baru masa dulu. KN IC mana? Oh ini Kampung Baru. Okey. Kampung Pandan okey. Keramat okey. Ini Pandan. Dia orang yang jumpa revisi. Dia orang tak buat kerja. Kita buat kerja. Undi dia dapat, aku kalah. Mana boleh. Betul tak? Betul. Kalau dalam kamu nanti dia orang Datuk mesti jaga lah. Mesti jaga baik. Apa lagi nak? Datuk bagi akses direct. Tak payah lagu orang nak direct je lah. Apa nak takut? bila kau boleh. Boleh. Kalau macam tu boleh kita orang muda sokong Datuk je. Hidup. Bagi dia menang cara ini. Hidup. Cantik. Last soalan saya buka. Assalamualaikum Datuk. Saya Roslan bin Marwan, Ketua Pemuda Cawangan Raja Lang. Saya nak tanya Datuk, di kalangan kawan-kawan saya semua, alamat alamat IC diorang alamat kawasan Kampung Baru. Tapi disebabkan chip diorang untuk pengundi jadi pengundi luar. Maksudnya macam pengundi Titi Wangsa, pengundi Wangsa Maju, pengundi daripada luar, daripada Titi Wangsa. Jadi saya nak minta pendapat Datuk, sempat tak lagi kita nak tukarkan alamat chip tu ke pengundi Titi Wangsa? Terima kasih Datuk. Terima kasih. Dia ini masalah yang besar banyak berlaku dalam kawasan kita. Belia-belia kita ni alamat dia Kampung Baru, Datuk Keramat, Kampung Pandan. Tapi dia orang ni sudah tukar demi chip kat dalam tu, alamat tu dia tukar. IC tu alamat Kampung Baru, tapi dalam chip tu Setiawangsa, maka dia undi Setiawangsa. Kan? Nak tukar balik sini untuk pilihan raya kali ini tak sempat. So tak apa. Walaupun tak sempat, yang sempat doa supaya kita menang. Tapi saya selalu nak tekankan, kalau kita jadi peniaga dalam kawasan kita, kalau kita tinggal dalam kawasan ini, lebih baik kita pastikan bahawa kita mengundi dalam kawasan kita. Sebab kalau tuan-tuan datang jumpa saya ada masalah terlepas ke depanku, jadi kalau kata saya nak buat surat, bila saya buat surat, saya buat sebagai katakan wakil rakyat. Tapi kalau you duduk luar, ataupun you punya alamat semua alamat luar, jadi alamat luar sana tu dia ada dia punya wakil rakyat. Kalau di Batu dia ada punya wakil rakyat, Wangsa Maju dia ada punya wakil rakyat. Tapi kalau tuan-tuan memang mundi di Titi Wangsa, lepas tu datang jumpa saya bagi surat juga ini adalah pengundi Parlimen Titi Wangsa, dia ni dia orang akan ambil attention lagi better, dan saya tulis orang punya masalah. Faham tak? Okey, baik. Sebelum saya habiskan diskusi kita hari ini, saya nak cakap sikit. Selalu saya cakap benda ni dekat kawan-kawan, okey? Kalau kita marah dekat orang lain, jangan kita bakar kelambu sendiri. Kalau kamu marah dengan pemimpin di luar sana, jangan hukum Johari Ghani. Okey? Dia okey dekat sini. Yang lain kamu marah kat tempat lain, kamu marah Bagan Datuk, kamu marah Pekan, Titi Wangsa jadi mangsa.
Itulah kita dapat daripada saiz XL jadi M. Dah lagi pergi sepak. Nak lagi ke pemimpin macam tu? Balik kita orang muda fikir masak-masak. Mana wakil rakyat yang kita nak sokong, yang selalu kita boleh jumpa, yang anak jati sini. Jangan ambil orang luar. Jangan ambil. Kalau ambil orang luar, macam tu lah. Kita pakar, dia lari. Nak cari pun susah. Okey, sebelum nak cakap lagi. Oh, syok dapat? Alas. Saya nak minta semua anak-anak muda yang datang jumpa saya hari ini, 5 bulan 11 kita akan ada hari penamaan calon. Saya nak jemput siapa free datang di Taman Maluri, kita sama-sama berharap untuk pergi penamaan calon. Kalau siapa free saya nak jemput datang. Boleh? Boleh. Semalam saya bagi tahu dekat SUB kita, kita ada satu grup putra UMNO Pusat. Diorang mahasiswa di UKM Bangi. So diorang main macam drum tu, yang macam ultras dalam stadium tu. So saya ada bagi tahu dia, saya ingat saya nak cadangkan kita bawa drama-drama ni semua, kita berharap pada hari penamaan calon 5 bulan tu. Boleh tak Dato'? Dia cuma minta 2 saja. Sediakan kenderaan untuk ambil mahasiswa ni di Bangi. Kedua, bayaran. Okey. Saya punya cadangan. Saya ingat drum ni kita drum bila kita dah menang lah. Kalau penamaan calon jangan buat. Besar. Nanti dia orang cakap ini semua action. Jangan. Kita politik ni kita kena ada humble sikit. Tapi kalau saya nak anak-anak muda ikut kita pergi penamaan calon, steady. Pagi semua selain. Boleh kita tunggu ramai-ramai 5 hari bulan nanti? Boleh. Cantik. Hidup Dato' Jo! 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 Okey, terima kasih. Kita minta semua yang mana yang muda-muda ni sekali. Kita bangun sama-sama, sebut 3 kali. Terima kasih. Terima kasih.